Beriman kepada Rasul. Ta'rif Nabi dan Rasul. Nabi dari segi bahasa diambil dari perkataan naba, bermaksud berita. Maksudnya ialah Allah menyampaikan wahyu melalui jalan wahyu kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan hamba-Nya. Nabi dari segi syarak pula ialah seorang lelaki yang merdeka di kalangan Bani Adam yang sejahtera daripada perkara yang menjijikkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya dengan hukum syarak untuk diamalkan dan tidak diwajibkan ke atasnya untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ta'rif bagi Rasul pula ialah Rasul dari segi bahasa bermaksud Allah memberi tanggungjawab kepada salah seorang daripada hamba-Nya supaya menyampaikan kepada orang lain dengan syariat atau hukum tertentu. Dari segi syarak pula, Rasul ialah seorang lelaki yang merdeka di kalangan Bani Adam yang sejahtera daripada perkara yang menjijikkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya dengan hukum syarak untuk diamalkan dan diwajibkan ke atasnya untuk menyampaikannya kepada orang lain. Apabila anda memerhati kedua-dua ta'rif ini, maka anda akan mengetahui bahawa tidak ada Nabi dan Rasul itu di kalangan wanita, hamba, dan tidak juga ada pada kedua-duanya perkara yang menjijikkan yang menyebabkan orang ramai lari daripadanya seperti penyakit tertentu dan lain-lain. Yang kedua, tidak ada ruang bagi wahyu ini pada asalnya kecuali Nabi dan Rasul itu dalam keadaan betul-betul sedar. Begitu juga wahyu tidak merangkumi ilham dan firasat. Sekarang saya akan ceritakan tentang dalil naqli dan dalil aqli tentang wajib beriman kepada para rasul. Dalil naqli ialah dalil yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya umat terdahulu telah ada para nabi yang bukan sebagai rasul, tetapi kita tidak tahu nama mereka secara jelas dan yakin kerana ianya tidak disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis sahih. Namun, kita wajib beriman dengan para Nabi dan Rasul alaihissalam kerana ia adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun iman. Dan sesiapa yang mengingkarinya akan kufur. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun dengan yang lain dari Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Rasulullah SAW juga memberitahu kita di dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan diriku dengan para nabi sebelumku adalah seumpama seorang yang membina sebuah rumah. Lalu ia memperelokkannya dan memindahkannya kecuali satu bata di sebelah sudutnya. Lalu orang ramai mengelilingi rumah itu dan mereka mengaguminya, kemudian berkata, seandainya tidak kerana satu bata ini yang tidak disempurnakan lagi, tentulah rumah ini sudah sempurna. Dan akulah bata tersebut, akulah penutup para nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut di dalam Al-Quran 25 nabi yang diutuskan. Mereka ini wajib diimani dengan kenabian mereka secara terperinci. Maksudnya, tidak boleh seorang Islam pun apabila ditanya kepadanya tentang salah seorang nabi, maka dia tidak tahu atau tidak tahu nama nabi tersebut. Ada 25 orang nama para rasul. Seperti yang kita tahu, nama-nama rasul ini ada lagunya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Di dalam senarai tadi, terdapat Nabi yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran secara terperinci. Malah ada juga yang tidak diceritakan kepada kita sedikit pun tentang Nabi tersebut. Tetapi, ianya diceritakan secara umum sahaja. Maka, kita wajib juga beriman dengan mereka secara umum. Maksudnya, kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul dan Nabi yang ramai kepada setiap umat dan kumpulan manusia di pelbagai tempat dan masa. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu di antara mereka, dan ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Surah Al-Ghafir ayat 78. Seterusnya bagi dalil aqli pula, iaitu dalil yang berasaskan akal, fikiran dan logik. Manusia amat memerlukan kepada risalah ketuhanan yang menerangkan kepada mereka dan menunjukkan mereka kepada kebenaran. Manusia tidak mampu untuk mengetahui perkara tersebut secara terperinci dan bahagian-bahagiannya, menunaikan ibadat dan cara-cara pelaksanaannya, melainkan melalui wahyu dan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tidak ada jalan kepada kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat kecuali melalui para rasul alaihi salam. Tidak ada cara untuk mengetahui perkara baik dan buruk secara halusnya kecuali melalui mereka, iaitu para rasul. Sekarang saya akan ceritakan tentang perbezaan antara nabi dan rasul. Terdapat dua perbezaan yang dinyatakan di sini. Yang pertama, Nabi tidak dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Rasul dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi tidaklah setiap Nabi itu ialah Rasul, tetapi bagi Rasul pula setiap Rasul itu adalah Nabi. Seterusnya ialah sifat wajib bagi para Rasul. Setiap mukallaf wajib mengetahui perkara yang wajib pada hak para Nabi dan Rasul. Dimaksudkan di sini ialah perkara wajib ialah perkara yang wajib pada akal. Jika perkara itu tidak tergambar pada akal, maka tidak wujud perkara tersebut. Sifat wajib bagi para rasul dan nabi ada 4, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq bermaksud benar, amanah bermaksud amanah, tabligh bermaksud menyampaikan, dan fatanah bermaksud bijaksana. Saya akan menceritakan tentang satu persatu. Yang pertama ialah siddiq, benar, iaitu menepati khabar berita dengan keadaan sebenar. Maka wajib bagi para rasul alaihi salam bersifat benar dalam pengakuannya sebagai rasul dan pada perkara yang mereka sampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada semua tutur kata mereka. Yang kedua ialah amanah, iaitu sifat amanah. Ianya bermaksud terpelihara dengan erti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjaga zahir dan batin mereka semasa kecil dan dewasa sebelum menjadi nabi dan selepasnya daripada setiap perbuatan yang dilarang walaupun larangannya makruh. Mereka tidak akan melakukan perkara haram, makruh dan khilaf. Yang ketiga ialah tabligh, iaitu sifat menyampaikan, iaitu mereka menyampaikan kepada makhluk semua perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala agar disampaikan daripada hukum hakam dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Manakala perkara yang tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, maka ini tidak disampaikan, terutama apabila akal manusia tidak mampu menanggungnya atau memahaminya seperti perkara ghaib. Dan yang terakhir iaitu fatanah, sifat bijaksana, iaitu sempurna akal, bijak, kuat fikiran, kuat perhatian dan hujahnya yang mana mereka mampu menyatakan hujah tentang kebenaran apa yang disampaikannya. Dan mereka mampu menangkis atau membatalkan kekeliruan golongan yang menentang. Seterusnya yang terakhir untuk bab ini ialah tugas para Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kepada mereka, para Rasul dari kalangan mereka untuk tugas penting. Yang pertama ialah sebagai petunjuk akal untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang esa dan sifat-sifatnya yang wajib diketahui. Yang kedua, menyerah jiwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua urusan mereka. Yang ketiga, berhati-hati dari mengambil sesuatu yang diusahakan oleh orang lain kecuali dengan hak serta menjelaskan hak yang boleh seseorang itu mengambilnya. Yang keempat, menghormati maruah serta menerangkan keadaan sesuatu perkara yang harus dan yang haram. Dan yang terakhir ialah menerangkan kepada mereka sifat-sifat yang baik untuk manusia seperti sifat amanah, menunaikan janji dan mengasihani golongan yang lemah. Sekarang kita akan menceritakan tentang tajuk yang ketiga, iaitu sifat-sifat mustahil bagi para rasul. Takrif sifat mustahil bagi para rasul ialah setiap sifat kekurangan yang mencacatkan risalah para rasul atau membawa kepada manusia lain lari daripada mereka, seperti penakut, khianat, mungkir janji, membatalkan perjanjian, gila, penyakit sopak dan perkara-perkara lain yang menjijikkan. Sifat-sifat mustahil bagi rasul ada 4,
sama seperti sifat wajib bagi para rasul. Sifat-sifat mustahil pada hak rasul yang wajib ke atas mukallaf mengetahuinya secara terperinci ialah al-kizbu, al-baladah, al-khiyanat dan al-kitman. Al-kizbu bermaksud dusta, al-baladah bermaksud bodoh, al-khiyanat bermaksud khianat dan al-kitman bermaksud menyembunyikan. Sekarang saya akan menceritakan satu persatu. Yang pertama ialah sifat dusta, iaitu al-kizbu. Sifat dusta bermaksud tidak benar pengakuan kerasulan dan tidak menepati berita yang disampaikan dengan keadaan sebenar. Mustahil para rasul bersifat dusta. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah membenarkan mereka dengan mukjizat. Seolah-olah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan mereka dengan mukjizat, dia berkata, benarlah hamba-Ku pada apa yang ia sampaikan daripadaku. Sekiranya para rasul itu harus bersifat dusta, nescaya pastilah ia berdusta pada perkabaran Allah Subhanahu Wa Taala, kerana membenarkan orang boleh bersifat dusta itu juga dusta. Sedangkan dusta itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka mustahil juga sifat dusta ke atas mereka dan wajiblah mereka bersifat benar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Surah Al-Ahzab ayat 22. Yang kedua ialah al-khiyanat, bermaksud sifat khianat. Sifat khianat bermaksud tidak terpelihara zahir dan batin mereka daripada dosa. Mustahil bagi para rasul bersifat khianat. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita mengikuti mereka. Sekiranya para rasul itu harus bersifat khianat dengan melakukan perkara yang dilarang atau meninggalkan perkara yang diperintah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyuruh kita mengikuti mereka, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyuruh kita mengikuti orang-orang yang khianat. Bagaimana boleh Allah menyuruh kita mengikutinya? Maka mustahillah mereka bersifat khianat dan wajiblah mereka bersifat amanah. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surah Al-Ma'idah ayat 67. Ia ialah al-kitman, iaitu sifat menyembunyikan. Sifat menyembunyikan bermaksud tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyampaikannya kepada manusia. Mustahil bagi para rasul alaihi salam bersifat menyembunyikan, kerana sekiranya mereka menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan, nescaya kita juga diperintahkan supaya bersifat menyembunyikan. Perkara yang wajib, iaitu perintah menyembunyikan ini adalah salah, kerana orang yang menyembunyikan ilmu adalah dilaknat. Perkara yang diwajibkan, iaitu mereka menyembunyikan itu adalah juga salah, maka wajiblah bagi mereka bersifat menyampaikan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, bererti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Surah Al-Ma'idah ayat 67. Dan yang terakhir iaitu al-baladah, iaitu sifat bodoh. Sifat bodoh bermaksud tidak cerdik dan beringat sedar untuk mengalahkan musuh dan membatalkan dakwaan mereka yang salah. Mustahil bagi para rasul bersifat bodoh, kerana mereka adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling jauh dari sifat ini. Sekiranya mereka ini bersifat bodoh, nescaya mereka lemah untuk menegakkan hujah dan membawa risalah ilmiah, tanggungjawab mendidik dan pemimpin politik untuk sekumpulan manusia. Dan pengutusan mereka adalah sia-sia, kerana tujuan diutuskan mereka adalah untuk menegakkan hujah ke atas orang yang mengingkari risalah mereka. Perkara sia-sia itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ianya akan mencacatkan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mustahil juga ke atas mereka bersifat bodoh dan wajiblah mereka bersifat bijaksana, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbantahlah mereka dengan cara yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Maksud sifat-sifat harus bagi para rasul ialah semua sifat manusia yang tidak membawa kekurangan pada diri mereka atau menjauhkan manusia daripada mereka. Dalil harusnya sifat ini bagi para rasul AS dapat dilihat dengan lahirnya sifat tersebut pada diri mereka. Nabi dan Rasul ini juga adalah manusia. Oleh itu, harus bagi mereka apa yang harus bagi manusia juga. Selagi perkara itu tidak haram, tidak makruh, harus yang mendatangkan kebencian atau mengaibkan, dan perkara tersebut adalah seperti makan, minum, tidur, sakit yang tidak menjauhkan manusia daripadanya, dan kahwin.
Orang kafir terdahulu meminta para rasul itu jenis yang tidak makan, tidak pergi ke pasar dan tidak berkahwin. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menolak permintaan mereka kerana para rasul juga adalah manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan, "Wama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan kami tidak mengutuskan rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Surah Al-Furqan ayat 20. Mukjizat Rasul. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mengaku sebagai Nabi, yang menepati kehendaknya sebagai membenarkan pengakuannya, dan perkara tersebut melemahkan semua makhluk lain untuk mendatangkan seumpamanya. Maksudnya seperti Allah Subhanahu Wa Taala membantu para rasulnya dengan mukjizat, menunjukkan bahawa mereka adalah benar dalam pengakuan mereka sebagai seorang nabi, dan sekiranya mereka dusta, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membenarkan mereka, kerana membenarkan orang yang dusta itu adalah pendustaan, dan ini adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara luar biasa itu ialah perkara yang tidak pernah berlaku, seperti mengeluarkan air di sela-sela jari Nabi Muhammad SAW atau menahan sesuatu daripada membakar Nabi Ibrahim AS ketika baginda dicampak ke dalam api. Mukjizat ini tidak termasuk sihir, silap mata dan perkara pelik yang direka cipta. Contoh perkara lain yang luar biasa yang tidak dianggap sebagai mukjizat ialah karamah, irhas, ma'unah, istidraj, ihanah dan sihir. Mukjizat ini terbahagi kepada dua, iaitu mukjizat zahir dan mukjizat maknawi. Mukjizat zahir maksud dia adalah dapat dilihat. Ianya adalah setiap perbuatan Tuhan yang zahir, ianya dilakukan oleh Allah pada nabinya sebagai penyaksian kepada kenabian. Contoh mukjizat zahir ialah tongkat dicampak dan bertukar menjadi ular, mukjizat terbelahnya bulan, menghidupkan haiwan dan manusia yang telah mati, dan mukjizat manawi pula bermaksud dia tidak dapat dilihat. Ianya juga dinamakan mukjizat akliyah. Mukjizat ini hanya untuk Nabi Muhammad SAW, iaitu mukjizat Al-Quran. Adanya mukjizat maknawi ini untuk risalah Nabi Muhammad SAW tidak ada pada Nabi dan Rasul terdahulu, kerana risalah Nabi Muhammad SAW akan kekal sehingga hari kiamat. Maka ianya memerlukan mukjizat ini sebagai penyaksian untuk risalah Nabi Muhammad SAW sepanjang masa tersebut. Kita sebagai orang beriman wajib meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat kepada para rasul yang diutuskan kepada manusia untuk menyampaikan kebenaran pengakuan mereka dan menjelaskan kepada manusia ikatan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka dibantu oleh Allah. Sifat maksum Rasul terpelihara. Ta'rif Rasul terpelihara. Terpelihara zahir dan batinnya daripada melakukan perkara yang dilarang, serta mustahil berlaku perkara tersebut ke atas mereka. Bahkan, syaitan pun tidak mampu mengganggu serta menghasut mereka. Dalil naqli tentang ismah Rasul alaihi salam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Surah Mumtahanah ayat 6. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Surah Al-Fajr ayat 2. Rasul terpelihara daripada kufur, dosa besar serta dosa kecil. Ismah sebenarnya adalah seerti dengan amanah, sebagaimana sifat benar itu termasuk dalam amanah. Tetapi para ulama tidak ingin mendetailkan perkara tersebut. Orang Islam sepakat bahawa para nabi terpelihara daripada kejahatan dan dosa besar. Tidak ada perselisihan pendapat bahawa kufur selepas menjadi nabi adalah mustahil. Bahkan, mereka para nabi terpelihara daripada perkara tersebut.
Ismah ini adalah wajib bagi para rasul daripada melakukan dosa besar dan kecil, sama ada sengaja atau terlupa selepas dibangkitkan menjadi rasul. Begitu juga sebelum menjadi rasul. Perkara yang menimbulkan kesamaran yang terdapat pada nas Al-Quran, maka hendaklah ditakwilkan maknanya. Contoh tersebut seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Adam AS. Dan derhakalah, melanggar larangan Allah kerana lupa dan tidak sengaja Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Surah Taha ayat 121. Sesungguhnya Nabi Adam AS sebenarnya tidak derhaka dengan memakan pohon yang dilarang kerana baginda lupa kepada larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka dia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemahuan yang kuat. Orang yang lupa bukanlah orang yang derhaka ataupun pelaku maksiat. Marilah wahai saudara, kita membesarkan para Rasul AS, iaitu mengikut, mentaati dan menolong mereka, agama dan serta syariat mereka. Meyakini wajib mentaati mereka dan mengikut mereka dalam perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah wahai saudara, tiada cara untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dan mencapai keredaannya kecuali mengikut cara para rasul terdahulu dan menjejaki serta mencontohi akhlak mereka para rasul alaihi salam. Bilangan rasul dan ulul azmi di kalangan rasul. Ta'rif. Mereka adalah orang yang menanggung dan menghadapi pelbagai kepayahan dan pelbagai tipu daya daripada orang kafir dan golongan yang melampaui batas. Mereka menghadapi penganiayaan serta kejahatan daripada golongan ini, lalu mereka bersabar dan berjuang. Mereka tidak pernah rasa lemah dan rasa hina sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan apa yang dikehendakinya kepada hamba-Nya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan mereka berbanding yang lain kerana usaha dan perjuangan mereka. Ulul azmi yang disebut di dalam Al-Quran. Ulama berselisih pendapat tentang bilangan ulul azmi, orang yang berhemah tinggi, dan menentukan mereka. Pendapat yang paling sahih dalam perkara tersebut, mereka adalah 5 orang, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Allah menyebut nama mereka di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Surah Ahzab ayat 7. Wahai saudara yang dihormati, tidakkah kamu rasa bagaimana sabarnya Nabi kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ketika Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berpuasa dan kempis perutnya kerana lapar. Kemudian baginda terus berpuasa dan kempis perutnya kerana lapar. Kemudian baginda terus berpuasa dan berkata, Wahai Aisyah, sesungguhnya dunia ini tidak perlu untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha kepada Rasul Ulul Azmi yang berhemah tinggi kecuali dengan bersabar terhadap perkara yang dibencinya dan perkara yang dikasihinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha kepadaku kecuali Dia akan memberi tanggungjawab kepadaku apa yang diberikan kepada mereka para Rasul Ulul Azmi. Lalu Allah berkata, bersabarlah sebagaimana sabarnya para Rasul Ulul Azmi, dan aku demi Allah akan benar-benar sabar sebagaimana mereka bersabar. Daya upayaku sebenarnya tiada kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda mencontohi para Rasul Ulul Azmi terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul. Surah Ahqaf ayat 35. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bersabar di atas kezaliman orang yang mendustakan dan menentang baginda. Allah juga memerintah baginda agar terus mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dan mencontohi para rasul ulul azmi, penghulu segala makhluk yang mempunyai hemah tinggi yang begitu besar kesabaran mereka, keyakinan mereka yang sempurna. Mereka adalah orang yang paling layak untuk diteladani dan dijejaki langkah mereka dan pedoman dengan cahaya petunjuk mereka. Baginda SAW menjunjung perintah Tuhannya dan bersabar dengan kesabaran yang belum pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Golongan kafir semuanya terbangun menghalang baginda daripada berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memusuhi dan memerangi baginda sehabis-habisnya. Baginda SAW terus melaksanakan perintah Allah dengan penuh komitmen terhadap usaha jahat musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kesabaran menanggung kejahatan mereka sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya menguasai dunia ini dan menzahirkan agamanya mengatasi agama-agama lain dan memulihkan umatnya berbanding umat lain. Nabi kita bersabar seperti Nabi Ulul Azmi. Baginda melakukannya dan mengumpul pelbagai jenis kesabaran yang mereka lakukan. Baginda adalah orang yang paling layak di tahap pertama dalam sifat himmah, ketabahan dan kecekalan. Baginda juga lebih layak di tahap pertama dalam sifat kesempurnaan dan pertama dari segi kelebihan seperti yang dijelaskan oleh ulama. Nabi yang paling mulia adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selepasnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh.